Baik saudara, terima kasih kerana terus sudi bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Rancangan untuk seisi keluarga, sama ada kita di sini yang menonton di rumah di negara kita ataupun di negara jiran dan di mana juga siaran ini dapat diikuti. Kita sedang berada di Padang Bandaran Parit Buntar, Perak, Darul Ridwan, forum yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Forum bertajuknya Ku Semai Benih Kau Tuai Kasih Baik. Kita dah bercakap banyak pada malam ini. Kita nak dengar juga orang-orang Parit Buntar untuk memberikan soalan, pendapat dan sebagainya. Saya nak tengok siapa berani nak tanya. Saya tengok dah ada yang berdiri tu. Saya persilakan. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Yatim. Oi, nanti lajunya. Parit Buntar. Saya tak dapat lagi nama Pak Cik. Amboi, ya, nama Ahmad siapa? Bin Yatim. Siapa sekali lagi? Ahmad bin Yatim. Anak berapa dah Pak Cik? Anak ada 4 orang. Tengok pada rambut gigi Pak Cik tu faham-faham dah. Agak-agaknya lah selepas ni, Pak Cik jangan marah ni, saya tanya direct aja. Lepas ni siapa nak mewaris bendang dan sawah Pak Cik tu? Nampak gayanya anak-anak saya ni, saya nampak tak harap lagi lah dalam usaha tani ni. Tak harap? Nanti saya nak jumpa anak Pak Cik selepas ni. Saya nak suruh dia pakai kot pergi ke bendang. Okey Pak Cik. Okey, soalan Pak Cik. Soalan dia, doktor. Ya. Bagaimanakah kita nak menarik minat golongan muda hari ini untuk berminat dalam kerja-kerja tani, sawah padi atau berkebun atau seumpamanya lah dalam bidang pertanian ni, untuk menggalakkan orang muda supaya orang kata jangan jadi segan dan malu lah daripada kita bekerja sebagai petani. Baik. Itu saya. Baik Pak Cik, sikit soalan saya. Ada berapa relung sawah Pak Cik? Saya ada 5 relung saja. Oi, besar tu. Esok dapat untung sawah padi tu pasang gigi baru no? InsyaAllah. Ini melawak je Pak Cik, jangan marah tau. Apa tu? Biar petani nampak bukan apa. Kerja kita nak tengok dia tu dipandang mulia, Ustaz Kazim. Biar orang nampak kerja petaninya ada hebat dia. Ada dia. Ustaz Kazim, silakan. Terima kasih pada Pak Cik kita yang bertanya tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi saya sebutkan tentang penjenamaan itu. Kadang-kadang sesuatu benda untuk menarik golongan muda, dia kena ada rebranding pada nama. Serupa kita dulu lah. Kita dulu ni hang kerja apa? Kau kerja kelang. Bila sebut kelang ni tak glamour. Lah tukar dah operator pengeluaran wanita. Terus jadi glamour terus. Siap pakai baju macam doktor. Kita ingat doktor apa kerja? Kelang. Tuan-tuan cuba tengok. Dulu kerja dia di pejabat. Siti, hang kerja apa Siti? Cik kerja kerani. Lah tukar dah, mana ada kerani dah. Sekarang dah jadi pegawai takbir, pembantu takbir. Glamour nama tu. Begitu juga tuan-tuan dengan penjenamaan kepada industri pertanian. Kena sudah ada tuan-tuan. Anak-anak muda kena bagi jenama yang hebat. Kalau kita tengok goreng pisang, kamu meniaga apa? Goreng pisang. Orang tak heran. Hang meniaga apa? Gorpis. Masya Allah, lama, hebatlah. Gorpis, dia kata. Pendek daripada goreng pisang. Hang meniaga apa, Mat? Aku ternak kambing. Oi, ternak kambing bagus, oi. Kambing apa ada, bro? Oi, kambing lah best. Tukar jadi kambes. Bila kita buat penjenamaan yang baru, anak-anak muda dia minat kepada nama yang baru. Yang kedua, saya lihat tuan-tuan, di universiti sekarang telah dilancarkan baru-baru ini tentang agrosiswa, menggalakkan anak-anak muda lulusan universiti terlibat dalam bidang pertanian. Seperti mana kata Ustaz Ahmad Syukri tadi, apa benda yang kita nak buat, kita kena ada ilmu. Pertanian di Andalusia, di Sepanyol dulu hebat. Bukan kerana apa? Kerana ada ilmunya. Ilmu pengairannya. Ilmu tentang mencipta. Tuan-tuan, orang yang buat tebu, orang yang tanam tebu di Andalusia atau di Sepanyol, mereka lah orang yang mula-mula membuat gula.
Gula yang kita duk makan lah ni sampai naik kencing manis ni, tu orang putih panggil diabetes. Orang tanya saya, ustaz, pasal apa panggil diabetes? Pasal betis dia hitam, sebab tu nama diabetes. Kalau paha dia hitam, dai paha. Yang mula-mula buat gula tebu tu Spanyol. Depa ambil tanam tebu ni, depa perah, depa masak, depa jemuk sampai depa bentukkan dia dalam acuan yang dibuat daripada tanah liat dan menghasilkan gula yang sampai sekarang kita buat. Dan istimewa pula tebu tadi, depa tak buang, hampah dia depa tak buang. Depa bagi kuda pula makan. Dengan sebab kuda makan hampah tebu, maka jadi hebat tuan-tuan. Negara mereka jadi hebat, pertanian jadi hebat. Jadi bila anak-anak kita di universiti terlibat dengan pertanian, mereka mempunyai kebijaksanaan, mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau anak-anak universiti mereka terlibat dengan pertanian padi, terlibat dengan pertanian kopi, pertanian koko dan sebagainya, bagaimana mereka boleh mengkahwinkan hasil-hasil buahan, mengkahwinkan pokok dan sebagainya. Dia akan membentuk satu jenama yang hebat, satu hasil yang hebat. Sebab itu tuan-tuan, kita minta, kita galakkan supaya anak-anak muda ini kembali turun ke lapangan pertanian dengan dibantu, dengan dihadiri, dengan disokong oleh kementerian-kementerian yang terlibat dengan dia. Dan saya sangat suka apabila hari ini siswa-siswa kita di universiti telah membuatkan satu skim yang kita panggil sebagai agrosis, yang singkatan dia daripada agrosiswa. Cuma lebih cantik tuan-tuan kalaulah Universiti Putra itu kembali balik ditukar kepada nama Universiti Pertanian, lagi bagus, menaikkan semangat siswa-siswi kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sekarang ni pun kita tengok 20 IPTA kita ada. Kalau kita tanam semua tanah-tanah yang kosong itu, cuba bayangkan lebuh raya utara selatan daripada Johor tu, kalau kita tanam pisang sampai ke Perlis. Hui, terkejut beruk pisang kita. Nak tengok Ustaz, kalau kita tanah yang kosong sepanjang tu. Tuan-tuan kena sambut ini. Ya, jangan harapkan parit buntak aja orang bersawah dan sebagainya, bukan? Tak apa, bagi orang perempuan tak. Saya tengok orang perempuan nak tanya soalan tu. Mai tanya sekarang. Mana dia? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu saya jawab salam dulu. Amboi lajunya. Nama saya siapa? Hajah Sadiah binti Mukri daripada Parit Sungai Star, Parit Bunta Perak, ingin menajukan soalan kepada panel. Nanti nak tanya sikit Puan Hajah. Ya. Suami kerja apa? Pesara. Selain pesara, ada petani tak? Petani. Ada tolong suami? Tolong. Oh, bagusnya guru kafar. Okey, apa tu? Sila. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk menarik minat kaum wanita untuk membantu kaum lelaki, terutamanya suami, di dalam bidang pertanian, khususnya sawah lah, sebab di Buntak ni semua orang bersawah. Baik Puan Hajah, selain daripada gaji kafar tu, tolong suami apa tu bersawah, suami bagi duit tak? Bagi. Beli makanan ke beli ni? Beli gelang. Beli makanan. Baik. Bagus ya. Bagus punya isteri. Tolong suami tak minta gelang meh. Ustaz Sukri jawab. Baik. Terima kasih kepada Hajah dan terima kasih kepada semua penonton setia TV1 yang bersama kita pada waktu ini. Memang kalau kita lihat dari sudut tanggungjawab, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ataupun suami itu adalah pemimpin kepada wanita. Jadi timbul juga persoalan ialah kalau di setengah tempat, di kampung, di desa, tanah ada, bendang ada. Orang Terengganu panggil baru. Bendang tu baru, bukan sawah, baru. Ada. Tapi mungkin kerana memandang seperti yang kita bicarakan daripada tadi, kerja tu remeh, kerja tu kotor, kerja tu menyusahkan. Jadi mereka tidak mengambil peluang untuk membantu suami mereka. Saya fikir perkara yang paling baik yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita ingatkan ialah, pertamanya, mana-mana suami pun tuan pengurusi, kalau isteri tolong, suami gembira, suami suka. Kalau suami suka, kalau suami suka, insya-Allah suami akan terus menerus menyayangi kita. Itu nombor satu lah. Yang kedua,
Sebenarnya bila kita tolong suami kita, walaupun kita dah ada pekerjaan tetap, ada waktu ruang, waktu masa kita tertentu, ini juga saya katakan tadi sebagai sumbangan kita, kasih sayang kita, dan kita menghargai bumi Allah, tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini sangat istimewa. Sebab itu para ulama tafsir ketika membicarakan tentang bumi ini, mereka menyebut bumi ini istimewanya kerana bila kita tanam sesuatu ada hasil. Ini suatu yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan sudah tentu bila kita bertani, bila kita pergi ke sawah dan sebagainya, insya-Allah perasaan cinta dan kasih kita menghargai betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab itu dahulu, pada zaman dahulu mungkin 20 tahun dulu, 30 tahun dahulu, kalau kita makan nasi, tiba-tiba nasi tu jatuh, mak kita kata apa? Mak kita kata ambil nasi, nanti nasi tu menangis. Manalah ada lagi ibu-ibu sekarang, jatuh-jatuhlah, buang-buanglah. Sebab kita tidak melihat bahawa hasil pertanian nasi ni merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi sebab itu, bila kita membantu suami kita, kita usahakan tanah, usahakan sawah, insya-Allah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bertambah, dan sudah tentu kesan daripada kesyukuran kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan nikmat kita. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat itu akan berterusan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syukri. Kita harapkan suami bila isteri dah tolong suami dia, pendapatan bertambah, hargai isteri tu. Bila pendapatan bertambah, jangan tambah benda lain. Ya, ini kita tak mau. Tambah pelaburan. Ini kena ada hasil pertanian ni. Tambah pelaburan, menabung dan sebagainya. Ini tak ada. Pantang ada duit sikit, mulalah dia si manis 17. Ini pada suami, ingat sikit ni. Kita banyak kerja lain yang menanti ni. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Forum Perdana Ehwal Islam.